Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Othman bin Abdul Aziz selaku pensyarah BMM 1064 Sintaksis Bahasa Melayu. Pada hari yang mulia ini, kami ingin membentangkan tentang ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Saya Ain Zuleka binti Zamali bersama rakan seperjuangan saya iaitu Fatinin Najah binti Ahmad Fuad dan Masyita binti Muhammad Anwar. Sebelum memulakan perbentangan ini, kami ingin menerangkan tentang isi kandungan yang kami bakal terangkan lebih lanjut, iaitu pengenalan, dan yang kedua ialah apakah itu ayat majmuk gabungan, apakah itu ayat majmuk campuran, dan apakah perbezaan antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Dan kami akhirikan dengan kesimpulan. Pada mulanya ialah pengenalan. Apakah ayat majmuk? Kita seharusnya mengenali dahulu konsep ayat majmuk. Menurut buku Tata Bahasa Dewan edisi ketiga tahun 2008, ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadi ayat yang lengkap. Terdapat tiga jenis ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pancangan. Namun demikian, pada perbentangan kali ini kami ingin memfokuskan kepada ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Apa itu ayat majmuk gabungan? Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibentuk menggunakan kata hubung seperti dan, lalu, lagi, serta dan sebagainya. Ayat majmuk ini mempunyai dua ayat atau lebih ayat sehingga menimbulkan satu ayat yang lebih besar atau gramatis. Contohnya ialah Alia suka minum teh dan Aini suka minum kopi. Apabila digabungkan, maka terhasillah satu ayat yang baharu atau ayat yang lebih besar maknanya, iaitu Alia suka minum teh tetapi Aini suka minum kopi. Kata hubung ini diletakkan antara dua ayat yang dihubungkan dan tidak berpihak kepada mana-mana ayat pun. Contoh yang seterusnya ialah Siti pandai memasak, Siti pandai menjahit. Disebabkan mempunyai unsur-unsur yang sama perkataan atau serupa, maka perkataan atau unsur yang serupa itu boleh digugurkan. Oleh itu, terhasillah satu ayat yang baharu, iaitu Siti pandai memasak dan menjahit. Namun, ayat ini masih tidak mengubah makna ayat tersebut, makna ayat sebelumnya. Seterusnya ialah kita bergerak kepada ayat majmuk yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Contoh ayat majmuknya ialah pada tahun lepas saya menziarahi nenek di kampung. Pada tahun lepas saya menziarahi atuk di kampung. Pada tahun lepas saya menziarahi mak saudara di kampung. Pada tahun lepas saya menziarahi sepupu di kampung. Disebabkan mempunyai unsur yang sama dalam ayat tersebut, maka perkataan itu boleh digugurkan sehingga menimbulkan ayat yang baru, iaitu pada tahun lepas saya menziarahi nenek atau mak saudara dan sepupu di kampung. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan bagi ayat majmuk gabungan. Okey, jenis-jenis ayat majmuk gabungan ada tiga. Yang pertama adalah gabungan yang susunan faktanya berurutan. Yang kedua, gabungan yang susunannya memberikan maksud yang bertentangan fakta. Dan yang terakhir adalah gabungan yang susunannya menggabungkan dua ayat atau lebih. Ayat majmuk gabungan pertama iaitu gabungan yang susunan faktanya adalah berurutan. Maksud gabungan yang susunan faktanya berurutan dia adalah bukan pertentangan. Maksudnya perkara yang dibuat itu adalah berturutan. Okay, contoh kata hubung yang sesuai digunakan bagi ayat majmuk gabungan jenis ini adalah dan, lalu, lagi, serta sambil. Ini kata hubung ini menunjukkan perlakuan seseorang itu adalah berurutan.
Kita dapat lihat contoh yang digunakan adalah beliau menulis sambil tersenyum. Daripada contoh ini, kita dapat mengasingkan ataupun membahagikan ayat tersebut kepada dua ayat tunggal, iaitu beliau menulis, beliau tersenyum. Jadi apabila dihubungkan menjadi fakta yang berurutan, kita menggunakan kata hubung sambil. Jadi ayat majmuk gabungan yang terbentuk adalah beliau menulis sambil tersenyum. Seterusnya, gabungan yang susunannya memberi maksud pertentangan fakta. Kalau sebentar tadi kita dapat melihat faktanya berurutan, tetapi gabungan pertentangan fakta ini maksudnya satu fakta adalah berlainan dengan satu fakta lagi. Jadi kata hubung yang sesuai untuk digunakan bagi pertentangan fakta adalah tetapi, sebaliknya, melainkan dan juga padahal. Kata hubung ini menunjukkan pertentangan. Baiklah, kita teruskan dengan jenis ayat gabungan yang terakhir, iaitu gabungan yang susunannya menggabungkan dua ayat atau lebih. Daripada ayat majmuk gabungan ini, kata hubung yang sesuai adalah berpasangan. Maksudnya dia kena ada dua. Contoh, lebih baik ayat, lepas tu daripada. Maksudnya lebih baik berpasangan dengan kata hubung daripada. Seterusnya, apakah berpasangan dengan ataupun, sama ada berpasangan dengan atau. Itu bagi contoh kata hubung untuk gabungan yang menggabungkan dua ayat atau lebih. Baiklah, sebagai contoh untuk ayat bagi kata majmuk gabungan jenis ini adalah lebih baik pergi sendiri daripada menunggu bas awam datang. Kita dapat lihat kata hubung lebih baik adalah berpasangan dengan daripada. Itu adalah untuk menggabungkan dua ayat ataupun lebih. Contoh ayat yang kedua adalah sama ada berita itu benar atau salah, saya tetap dengan keputusan saya. Maksudnya sama ada berpasangan dengan atau. Baiklah, daripada contoh tersebut kita dapat lihat bahawa setiap kata hubung yang berpasangan adalah tetap. Maksudnya kita perlu mengukuhkan lagi sesuatu ayat itu dengan menggunakan kata hubung secara berpasangan untuk menggabungkan dua ayat atau lebih dalam sebuah ayat. Jadi kata majmuk yang terbentuk adalah lengkap dan juga kukuh. Kita akan teruskan pembentangan oleh saudari Marshita untuk menerangkan apa itu ayat majmuk campuran. Seterusnya kita masuk kepada ayat majmuk campuran. Apa itu ayat majmuk campuran? Ayat majmuk campuran, jika kita mengikut tokoh iaitu Nik Safian Karim, pada tahun 1993, beliau mengatakan ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, iaitu campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan pelbagai jenis ayat majmuk. Jika keseluruhan maksud bagi ayat majmuk campuran pula, iaitu ayat yang terdiri lebih daripada satu jenis ayat, iaitu campuran ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk pancangan, juga dikenali sebagai ayat majmuk kompleks. Seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri ayat majmuk. Antara ciri-ciri ayat majmuk ialah ayat majmuk ini boleh terdiri daripada pelbagai bentuk dan jenis ayat. Ayat yang dibina biasanya panjang-panjang kerana ayat majmuk merupakan ayat yang lebih daripada satu ayat tunggal, dan yang terakhir ialah dicampur dengan satu ayat majmuk dengan ayat majmuk yang lain. Macam mana kita nak kenal ayat itu merupakan ayat majmuk campuran? Ayat majmuk campuran terjadi apabila sekurang-kurangnya 3 klausa yang berkemungkinan campuran ayat majmuk setara dengan satu ayat majmuk tak setara, di mana klausa yang digabungkan sekurang-kurangnya mempunyai satu klausa bebas, dan manakala klausa yang lain ialah merupakan klausa tidak bebas. Contoh ayat yang kami berikan ialah seperti kakak menjemur pakaian manakala adik menyiram pokok ketika ayah pulang.
menjemur pakaian merupakan satu klausa. Klausa pertama, adik menyiram pokok merupakan klausa kedua, dan ayah pulang merupakan klausa ketiga. Hubungan klausa pertama dan klausa kedua ialah setara. Dia membawa maksud yang dia merupakan klausa bebas di mana kita boleh faham apa yang ayat disampaikan, manakala ayah pulang merupakan klausa bawahan, merupakan klausa bebas, klausa yang tidak bebas di mana memerlukan campuran ataupun memerlukan ayat pancangan untuk digabungkan supaya menjadi ayat yang lagi dramatis. Cara contoh ayat majmuk campuran, kami memberi 5 contoh ayat majmuk campuran. Antaranya ialah ayat gabungan dan ayat komplemen, dan ayat gabungan ayat relatif, ayat komplemen ayat relatif, ayat komplemen ayat keterangan, dan yang akhir sekali ayat keterangan dan ayat relatif. Contoh ayat gabungan dan ayat komplemen, contohnya ibu bapa memberitahu anak-anak bahawa mereka perlu belajar bersungguh-sungguh. Ibu dan bapa memberitahu anak-anak merupakan ayat gabungan kerana dia mempunyai kata hubung gabungan iaitu dan, manakala bahawa mereka perlu belajar bersungguh-sungguh merupakan ayat komplemen kerana dia mempunyai kata hubung komplemen iaitu bahawa. Seterusnya ayat komplemen dan ayat relatif, contohnya mereka mengatakan bahawa kejadian itu yang menjadi pengalaman berharga. Mereka mengatakan bahawa kejadian itu merupakan ayat komplemen kerana mempunyai kata hubung bahawa, manakala ayat relatif ialah yang menjadi pengalaman berharga kerana mempunyai kata hubung relatif iaitu perkataan yang. Seterusnya contoh yang ketiga ialah iaitu daripada ayat keterangan dan ayat relatif. Contohnya, pemuda itu datang dengan menaiki motosikal yang berwarna hitam. Kita akan pecahkan daripada pemuda itu datang dengan menaiki motosikal. Ia merupakan ayat keterangan kerana dia menerangkan pemuda itu datang dengan menaiki apa. Dan yang berwarna hitam merupakan ayat relatif kerana ia mempunyai kata hubung yang. Contoh ayat yang keempat ialah daripada campuran ayat komplemen dan ayat keterangan. Contohnya, adik memberitahu bahawa dia lapar kerana dia tidak makan sehari. Adik memberitahu bahawa dia lapar merupakan ayat komplemen di mana ia menggunakan kata hubung bahawa, iaitu adik memberitahu bahawa dia lapar. Manakala kerana tidak makan seharian, kerana itu merupakan kata hubung relate. Contoh ayat terakhir bagi ayat majmuk campuran ialah ayat majmuk dan ayat relatif. Contohnya, Zaki dan Ika masih meneruskan perbincangan tersebut yang akan dinilai oleh guru mereka nanti. Di mana Zaki dan bagi ayat pertama iaitu ayat gabungan, Zaki dan Ika masih meneruskan perbincangan tersebut merupakan ayat gabungan kerana jika kita pecahkan daripada ayat tersebut ialah Zaki masih meneruskan perbincangan tersebut, Ika masih meneruskan perbincangan tersebut. Tetapi disebabkan predikatnya ialah predikat yang sama, maka kita gabungkan ia menjadi satu ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan dengan masukkan perkataan dan. Jadi Zaid dan Ika masih meneruskan perbincangan tersebut. Manakala ayat relatif ialah yang akan dinilai oleh guru mereka, iaitu mempunyai kata hubung yang diletakkan di hadapan. Baiklah, perbezaan daripada ayat majmuk gabungan yang dibentangkan oleh Ika dan juga saya sendiri serta ayat majmuk campuran yang dibentangkan oleh Masyitah, kita dapat lihat sedikit perbezaan daripada kedua-dua ayat majmuk. Baiklah, kita dapat lihat bahawa ayat majmuk gabungan, definisi baginya adalah ayat yang dibentuk yang menggunakan kata hubung.
kita dapat lihat seperti tadi, kata hubung yang menjelaskan pertentangan fakta, kata hubung yang menjelaskan ayat yang berurutan, dan juga kata hubung yang menjelaskan yang untuk menggabungkan dua ayat terlebih. Seperti dan, lalu, tetapi, lebih baik, daripada, itu untuk kata hubung bagi ayat majmuk gabungan. Manakala ayat majmuk campuran, definisi adalah ayat yang terdiri daripada satu jenis ayat ataupun lebih, iaitu campuran ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk pancangan. Jadi ayat yang terbentuk adalah ayat majmuk yang kompleks. Seterusnya, kita dapat lihat bahawa tugas kata hubung dalam ayat majmuk gabungan adalah untuk menghubungkan ataupun menggabungkan ayat-ayat sehingga menjadikan sebuah ayat itu adalah lebih besar dan juga lebih kukuh. Manakala ayat majmuk campuran dicampurkan dengan satu ayat majmuk dan satu ayat majmuk lain menjadi sebuah ayat yang panjang. Tugas kata majmuk, kita dapat lihat bahawa kata majmuk ni sememangnya menjadikan ayat itu adalah panjang, tetapi untuk menghasilkan ayat majmuk gabungan dan ayat campuran adalah berbeza. Macam gabungan dia menggunakan kata hubung, tetapi kalau ayat majmuk campuran dia menggabungkan ayat majmuk dengan ayat majmuk yang lain. Dapat lihat perbezaannya. Akhir sekali, ayat majmuk gabungan terjadi jika ayat yang digabungkan mempunyai unsur yang sama dan berulang. Maka bahagian yang sama boleh digugurkan. Contoh ayat lah. Beliau menonton televisyen, ataupun adik sedang menonton televisyen. Lagi satu, adik sedang makan. Jadi unsur yang sama iaitu adik, unsur subjek, perlu digugurkan dan ditambah dengan kata hubung sambil menunjukkan pertentangan fakta ataupun berurutan. Maksudnya makan dan juga menonton televisyen adalah satu kerja yang dalam pada masa yang sama, jadi itu adalah berurutan. Jadi ayat majmuk gabungan yang terhasil adalah adik sedang makan sambil menonton televisyen, ataupun adik sedang menonton televisyen sambil makan. Itu yang menunjukkan bagi unsur yang sama digugurkan itu. Baiklah. Ayat majmuk campuran pula terjadi apabila sekurang-kurangnya 3 klausa yang berkemungkinan campuran, yang mungkin campuran ayat majmuk setara dengan satu ayat majmuk yang tidak setara. Itu adalah perbezaan bagi ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Kesimpulannya di sini ialah jelaslah bahawa kedua-dua jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran tetap mempunyai fungsi yang sama, iaitu mengindahkan lagi sesuatu ayat dan bahasa dalam penulisan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.